digunakan lah. Selalunya digunakan untuk masa finishing saja, tapi yang banyaknya adalah surface modeling. Untuk KAID 1, kamu akan belajar basic untuk surface modeling. Manakala untuk KAID 2 nanti kamu akan pergi yang lebih advance lah. Yang lebih advance maksud dia daripada gambar yang kamu sketch ataupun yang kamu design, kita boleh trace dia punya line dan kita wujudkan 3D curve. Dan daripada 3D curve tu kita akan build external punya surface. Maksud dia surface luaran sesuatu komponen ataupun produk. Yang itu advance lah. Dan yang lebih advance adalah dengan menggunakan 3D scanning punya data, iaitu cloud data, yang mana kita scan kita punya mockup ataupun kita punya ataupun existing komponen lah yang kita nak buat reverse engineering, kita scan balik, dan daripada scan tu kita akan dapat cloud data. Daripada cloud data tu kita akan build up surface modeling lah menggunakan generative shape design. Tapi untuk yang itu untuk KAID 2 lah. Untuk KAID 2. Untuk KAID 1 ni kamu biasakan dulu dengan generative shape design punya modul. Kalau ikut surface modeling ni banyak modul dia untuk import cloud data lain, untuk repair cloud data lain. Yang itu nanti masa KAID 2 nanti kamu akan didedahkan lah. Yang itu advance-nya. Tujuan surface modeling, kenapa kita buat surface modeling, kenapa kita tak buat solid terus? Surface modeling ni dia membantu kita ataupun memudahkan kita dalam membuat shape-shape yang lebih organik. Organik ni maksud dia banyak curve, dia tak geometri sangat. Sebagai contoh, kamu tengok kamu punya mouse, dia ada curve bulat macam telur tu kan. Kita dalam generative shape design ataupun surface modeling kita boleh lakukanlah. Dalam solid ataupun part design modul dia agak payah kalau nak buat organic shape ni. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Saya tak ada, sir. Tak ada. Okey. Sebagai penambahan lah untuk knowledge kamu, bila dia ada beza antara designer dengan design engineer, dia ada beza. Designer ni dia selalunya dia end up dia punya kerja dengan surface modeling lah. Tapi untuk bahagian eksternal, designer ni lah yang akan build up menggunakan CAD software ataupun KAID software. Selalunya KAID ni dia orang akan pakai dalam CATIA boleh buat juga, tapi dia ada lagi satu yang macam Proton, Pro2, Modenas, yang giant punya company ni, dia orang menggunakan Elias, Autodesk Elias. Memang khas untuk buat surface modeling saja. Dia tak ada nak buat assembly, dia tak ada nak buat part design, dia tak ada nak buat 2D drawing, tak ada. Dia memang khas untuk buat surfacing. Itu kerja untuk designer, dia punya end punya task. Bila dia dah buat surface modeling tu, dia bagi surface tu dekat design engineer untuk buat bahagian dalam. Sebagai contoh ya, designer akan buat surface bahagian tepi ni dengan atas ni. Manakala design engineer dia akan buat belah dalam, dia akan decide berapa tebal nak kena penutup ni, nak kena build, kita nak build dia, nak design dia, dan nak kena ada orang panggil apa ni, dia punya ule untuk tutup bekas tu kan. So itu kerja design engineer, dia dapat surface luaran ni, dia akan buat surface dalaman. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau kamu buka komponen-komponen dalaman tu, yang selalunya end product lah, dia macam-macam ada dalam ni. Yang itu memang tugas design engineer lah. Memang agak susah berbanding dengan
designer. Kadang-kadang surface yang dibuat oleh designer pun kita tak boleh nak offset sebab ada error. So bila jadi macam tu kita terpaksa bagi balik dekat designer untuk repair punya external surface, dan bagi balik dekat kita akan offset untuk build kita punya internal surface lah. Dan lalu kita akan solidkan, barulah boleh buat prototype ke apa ke, iaitu kerja design engineer. So ada beza dekat situ. Kalau kamu bernasib baik, kamu akan jadi designer, tapi agak payah lah bagi saya lah, sebab most of kamu ni engineering punya background, so mungkin kamu akan jadi design engineer lah macam saya dulu. So okay, untuk hari ni kamu dah tengok dah lab modul yang saya bagi? Kelas? Ada tengok. Ada tengok Dah tengok dah. Yang cover engine tu. Apa ni, generator cover, ada sprocket cover dengan sprocket depan lah. Ya. Ada 3 dan file tu dalam assembly, betul? Betul. Okay. Task tu kita buat next week. Hari ni saya ajar command-command yang basic je lah untuk kamu buat. Sama-sama lah kita akan buat command-command yang basic supaya kamu tak kekok lah. So dah 14 orang. Lagi 3 lah. Lagi 3 orang, 15, 14. Okay. Lagi 3 orang tak datang Boleh yuk kamu mesej so masuk kelas. Sekejap saya call orang sekejap. Okay. Lagi seorang. Lagi 2. Okey. Sementara tunggu kawan-kawan kamu tu, boleh nampak skrin yang saya present Boleh, okey. Boleh. Okey, untuk masuk ke frame ataupun apa orang panggil ni? Kita nak masuk modul apa ni, generative shape design. So kamu pergi dekat start, pergi dekat shape, ambil generative shape design. Okey, kalau kamu tengok dekat framework ni, ikon-ikon yang ada ni memang berbeza lah daripada part design, daripada assembly design, memang berbeza. Dan semua command ni adalah untuk kita buat surface modeling. Sekejap Okay, sorry ada gangguan sikit sebab kami sama-sama bekerja kan. Teacher, Yap.
I want to ask about the difference about the wireframe surface design and the generative shape design. Is any different? What Because wireframe? because I see the command is also same as the wireframe and surface design. It's also the same. Untuk wireframe ni kita lebih kepada kita buat 3D curve apa semua benda macam tu lah. Kira wireframe ni macam mana nak cakap, macam kita nak buat structure line untuk kita buat surface modeling. Selalunya wireframe ni dia bukanlah satu benda yang orang kata end task tau. Maksud dia kita punya end task adalah sampai kita build up surface tu, sampai kita solid kan. Wireframe ni cuma membantulah, dia lebih kepada nak buat structure line untuk kita build up surface. Okay? Okay. Untuk generative shape design ni, dia lebih kepada basic untuk surface modeling lah. Untuk wireframe apa semua tu nanti you akan belajar dalam KAID 2. Yang ni untuk basic, tapi walaupun basic bagi saya dia banyak jugalah yang kita boleh guna pakai untuk kita modelkan kita punya produk. Dan selalunya memang banyaklah kita akan main dekat sini. Selalunya lah. Okay. Dah try dah masuk generative shape design punya modul. Dah Cik, dah. Dah. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini ada toolbar surfaces. Ada tak? Ada? Ada. Okay. So dia lebih kurang sama je bila kita sebut basic surface modeling ni. Dia lebih kurang sama macam part design. Sebagai contoh, saya masuk sketch. Saya buat satu line. Lepas tu saya exit dan saya gunakan command extrude. Extrude ni sama macam pad, cuma dia dalam bentuk surface. Kalau straight line kamu tu straight lah dia punya surface. Okay. Kalau curve, sebagai contoh kita buat curve. Dan kita extrudekan dia. So curve lah kamu punya surface. Dia lebih kurang macam pad tapi dalam bentuk surface. Katalah kamu buat kotak. Kamu extrude, dia akan jadi surface juga. Dia tak akan jadi solid. Walaupun kamu punya sketch tu close loop. Okay. Cuba try main. Doktor, Ya, dia tekan ikon apa ya dulu? tekan ikon apa? Tekan ikon Lepas masuk generative shape design. Lepas masuk generative shape design kamu sketch Sketch biasa. Sketch lah. Apa-apa yang kamu ni, kita ni nak mahirkan kamu untuk menggunakan command je lah. Okey doktor. Next week baru kita akan buat task yang saya letak dalam lab modul tu. Okay? Baik. Atau kamu prefer nak buat terus untuk lab modul tu? Kita praktis dulu pun boleh sir.
Practice dulu. Okey, boleh ya semua? Ni semua try ke ni? Try lah. Sebab yang ni agak surfacing ni memang agak mencabar lah. Even kamu dah 5-10 tahun pasti akan jumpa lah masalah-masalah bila kamu nak build up sesuatu komponen ataupun produk, dia akan ada error. Even sampai sekarang saya pun tak habis juga explore surfacing ni. Dia banyak sangat tool dia. Tapi kalau siapa yang master surfacing ni memang exemplary lah masa dia kerja ni. Teacher, Yep. when you draw, you have to leave the white line over there when I exclude. So is this normal or not? This white line. When I Okay. exclude it, Okay. so it will be shown in the model. Selalunya bila wireframe ni kita build up macam ni, selalunya kita hide je lah. Oh, so this is normal lah. Normal lah. Okay. Tak ada masalah ni. Dia tak macam part design, dia akan automatic hidden kan. Surfacing ni dia wireframe tu dia tinggalkan. Okey. Iaitu untuk extrude. Okey. Extrude. Bawah extrude ni kalau kamu tekan bawah dia tu yang ada anak panah kecil tu, dia ada juga revolve. Revolve ni macam biasalah. Sebagai contoh kamu nak buat botol lah kan. Kamu nak buat botol kamu ataupun pasu lah kan. Sama juga macam apa ni? Macam part design, dia kena ada profile dan juga dia kena ada revolution axis. Takat mana yang dia nak revolve. Tapi dalam bentuk surfacing. Dalam bentuk surface juga. Dia bukan dalam bentuk solid. Okay. So yang ni 180 degree. Kalau nak penuh, letak 360. So jadilah pasu. Macam tu lah. Okay. Cuba try lah. Jangan tak try. Kalau try ada error, yang itu yang saya nak dengar tu, bila ada error tu baru tahu dekat mana apa yang salah dia kan. Saya sendiri masa praktikal, saya praktikal dekat Kulim High Tech, nama company Design House, Funfit Technologies. Dia menggunakan Unigraphic. Jadi masa saya 3 orang kawan saya dalam company tu, kami menggunakan SolidWorks. Dan masa sebelum tu saya tak minat sangat dengan CAD ni. Tapi masa praktikal tu terpaksa buat dan jumpa bermacam-macam error lah. Sampai bila jumpa bermacam-macam error ni, menyebabkan saya mahir lah. Bila saya balik daripada praktikal, masuk semula ke dalam Unimap, alhamdulillah lah, saya antara yang terror lah dalam CAD. Excuse me sir. Ya. Nak tanya, what's the difference between volume extrude dengan extrude biasa ya? Kamu ambil yang ni ke? Yang warna purple tu ya. Yang Tak, warna icon tu ada jugalah sekali. Tapi yang extrude biasa tu pun ada. Yang ni dia lebih kepada solid lah, solid. Kamu boleh try lah tengok.
Tapi jarang-jarang guna lah ni. I pun masa kerja tak pernah guna pun ni. Aha. Pun ada error juga. Oh, intersect. Oh. Saya memang tak boleh lah. Tak tahu kenapa. Okey. Saya punya pun jadi macam cik lah, tak boleh ni. Ni kamu ambil ni. Ni. Lepas tu select revolution axis ni ambil V. Okey, jap saya try. Boleh je, boleh. Okey. Ni tak boleh looking atas exist tu. Alright. Okey. Next command adalah sphere. Sphere ni untuk kamu build up sphere lah. Yang ni tak susah sangat lah dan jarang juga digunakan. Sphere ni senang je. Kamu perlukan satu titik je. Yang itu dia akan detect sebagai center of sphere. Dan kamu set berapa radius yang kamu nak. Radius ni diameter ni lah. Diameter sphere tu. Dan kalau kamu nak solid sphere, kamu boleh tekan yang dekat sini. Solid. Kalau kamu nak control dia punya angle tu maksud dari sini ke sini tu. Macam ni contoh 45. So 45 dia sampai setakat angle 45. Jadi dia tak penuh. Yang ni pun jarang juga digunakan. Okay. Next untuk silinder lah. Silinder ni macam biasa jugalah. Tak ada apa sangat. Nampak tadi. Mana point saya pula tadi. Okay, kita create satu point lah. Tak nampak. Okey, untuk sphere ni lebih kurang macam dengan untuk sphere, untuk silinder ni lebih kurang macam sphere tadi. Kamu perlukan satu titik je. Dia akan buat satu silinder dan titik ni sebagai center dia lah.
perlukan satu titik dan kamu kamu decide lah nak berapa dia punya radius ataupun diameter ni, diameter silinder kamu dan berapa panjang kamu nak. Itu semua kamu boleh control lah. Excuse me sir. Ya. Nak tanya yang revolution surface tadi tu kan, I try buat macam yang spline sir buat tapi tekan dia tak jadi. Tak jadi Kamu select exist tak? Select. Betul tak? Ada profile, ada V direction, angle dia 360 ataupun apa-apa angle lah, jangan lebih daripada 360 dah lah. Hold on lah. Buat tadi sekejap Revolution exist ni, kamu ambil exist ni. Kamu nampak tak ada satu kali ni? Exist. Dekat yang tengah tu Ada orang panggil apa ni? Exist dekat tengah ni. Absolute exist. Kalau tak ada, you kena buat satu lah. Kalau nak buat tu macam mana sir? Just draw on the Draw satu line. Aha. Contoh, I draw satu line, masuk sketch, draw satu line, exit, okay. Then I nak I ambil revolution exist ni, I ambil line ni. Nampak? I akan buat dekat center tu. Okay sir, I try dulu. Sir, dia kalau intersecting sir. Intersecting. You tengok you punya angle berapa? 360. Cuba buat 180. Intersecting juga. Mesti ada sketch yang dia intersect, yang mungkin sketch kamu tak okey, dia ada berlapis tu. Cuba you betulkan you punya sketch ni. Sorry. Ya ni, cuba you tengok. Try balik sir. Sekarang boleh sir, sekarang boleh. Okey. Kadang-kadang sketch kita tu bila dia ada yang bertindih, dia memang dia akan error macam tu lah. Bagus lah bila kamu jumpa error macam tu, kamu tahu dekat mana kamu nak kena repair, betul tak? Ya betul sir. Okey, so yang itu keempat-empat ni kadang-kadang dia almost kepada kita nak build up mungkin basic external surface lah. Contoh benda-benda yang mudah bolehlah kita gunakan ni. Tapi juga ada kemungkinan juga dia membantu kita dalam nak buat internal surface. Okey.
bila saya masukkan internal surface, macam kamu tengok pasu saya ni adalah saya anggap dia sebagai external surface, maksud dia surface luaran. So untuk build up internal surface ni selalunya kerja design engineer lah. Kita akan menggunakan command offset ni. Command offset. So surface mana yang kita nak offset, berapa banyak kita nak offset, kita decide mungkin 2.5 mm keluar ke atau ke dalam. Kamu kena check. Macam ni ke dalam. Kamu tengok anak panah tu, bila saya tekan reverse direction dia ke dalam. Bila saya tekan lagi reverse direction dia keluar. So kalau nak buat internal surface, maksud dia kita kena offset ke dalam. So kita try tengok jadi ke tak. Mungkin size saya ni terlalu besar. Saya besarkan lagi. 50. So kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah surface, external surface kita. Ini adalah internal surface kita. Tetapi kedua-duanya dalam bentuk surface lah, dia bukan solid. Okey? Offset ni selalu juga kita akan main. Memang selalulah offset ni. Kadang-kadang ada surface yang kita tak boleh nak offset sebab dia punya external surface tu mungkin radius dia terlalu critical ataupun dia memang tak boleh nak compute untuk kita. So bila tak boleh nak compute macam tu, selalunya kita akan bagi dekat designer untuk dia repair. Kita bagi tahu dia surface yang dia buat ni error, kita tak boleh nak offset, dia akan repair lah. Ada juga case dekat mana design engineer dia detect surface tu tak boleh nak offset, jadi dia repair sendiri. Tapi kalau ikut workflow kerja tu tak betul lah, sebab kadang-kadang bila kita repair sendiri, designer cakap surface yang kita repair tu tak elok, bukan macam tu yang dia maksudkan. Jadi kita buat memandai-mandai kita tanpa pengetahuan dia, sekali part yang keluar jadi lain. Yang itu pun jadi masalah juga. Dan pernah lah selalunya yang design engineer dengan designer akan bergaduh pasal benda-benda macam ni lah. Okay. So ini adalah offset lah. So cuba kamu try offset vase yang kamu buat ataupun apa-apa yang kamu dah buat lah dekat dalam komputer kamu. Saya ni dia tak berapa nak nampak sebab saiz dia terlalu besar. So saya terpaksa kecil kan. Bagi kecil sikit kan. Offset. Check direction. Okay, nampak? Ada 2 lapis. Yang ni ke dalam. Kalau kita nak offset keluar, kita reverse direction je, dan dia akan offset keluar. Offset keluar. Selalunya kita akan offset ke dalam lah. Maksud saya kalau design engineer dia akan offset ke dalam lah. Okay. Okay, mahirkan dengan offset ni. Sebab dalam lab modul memang kamu kena banyak offset. Dalam lab modul yang saya bagi tu, lab task. Okay. Alright. So yang bawah ni pun saya tak explore. Saya rasa tak penting pun. Okay, sweep.
Sweep ni seronok lah. Seronok kalau kita main dia. Memang best. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Sekejap. Saya hiddenkan dulu. Sweep ni okey, sebagai contoh, katakanlah kamu nak buat mouse. Okey. Kamu nak buat mouse. Katakanlah mouse kamu berbentuk, kalau daripada tepi berbentuk macam ni. Okey. Kalau daripada depan ataupun belakang, dia berbentuk separa bulat lah. Katalah separa bulat. So kita boleh menggunakan sweep. Sebagai contoh, profil yang kita nak sweep kan adalah ni, dan guide curve dia adalah ini. So kita tengok preview. So dia akan bentuk surface atas seolah-olah macam sebuah mouse lah. Okey. Boleh ya? Boleh follow ke ni? Boleh sir, boleh. So saya ke toilet sekejap sir. Lagi satu contoh lah, contoh yang best menggunakan sweep ni. Kamu juga boleh membuat macam wire ataupun spring menggunakan command ni. Sebagai contoh, dekat sini, ni yang asal lah. Maksudnya kamu ada satu profile, kamu ada guide curve. Okay. So, kamu boleh explore lah keempat-empat ni. Tapi yang selalu guna yang explicit dengan circle. Masuk circle tu, sebagai contoh, dekat subtype ni dia tanya type of bulat yang kita nak buat. So kamu ambil center and radius. Bermaksud bila kamu klik spine dekat sini, radius dia adalah 20. Jadi dia akan buat dia jadikan spine kamu tu sebagai center curve. Maksudnya ada bulat sepanjang curve ni. So kita tengok. Nampak? Okey. Boleh? Okey, sir. Agak mudah lah. Kalau contoh, bila part kamu tu ada spring ya, apa yang kamu perlu adalah helix, wireframe helix. So wireframe helix tu ada dekat, dekat sini tak silap. Okey, ni. Helix. So dia tanya starting point. So kita buat starting point kita, katalah kita buat satu point lah ya. Saya hiddenkan ni.
katalah saya buat satu point dekat sini sebagai starting point kita. Okay. So starting point kita adalah point ni. So axis kita, sama ada kamu buat axis yang baru ataupun kamu guna yang existing yang ada ni, absolute punya axis boleh juga. Lepas tu kamu boleh control berapa pitch kamu nak. Maksud dia pitch ni jarak antara satu coil ke satu coil. So katalah kamu nak 10. So tinggi spring ni katalah kamu nak 100. So jadilah kita punya helix. Dan kita gunakan balik swap ni, ambil center and radius ni, ambil ni dulu, circle, center and radius, spine ni kita select helix kita. So tadi kan kita punya pitch tak silap saya 10. So dia tak boleh lebih daripada 10, dia kena separuh daripada 10. Itu maksimum lah kalau tidak ada intersect. So dia akan jadi spring. Separuh daripada 10 tu rapat lah spring kamu. Tapi dia dalam bentuk surface. Okey? Dia dalam bentuk surface. So nanti saya ajar macam mana kita nak solidkan dia. Okey, cuba kamu buat pula. Teacher, actually part design also can do it, right? Yes. Uh, Tapi part design dia ada command helix ke? just type left button the command. I just type P helix and then just come out the command. Okay. So we can just straightforward do it from part design. I can just make it at the 3D. Tapi you kena buat profile circle kan? I just draw a helix first, and then I just use I draw a helix and join with the circle to the sketching, and I just use I use the rip command. You kena sketch circle kan? Betul? Yeah. Tapi yang ni tak perlu. Oh, okay. So bila you kena sketch circle, you kena build up plane dulu. Bila you build up plane, then baru you masuk sketch, you draw circle. So lambat lah kan. Tapi yang ni helix terus je kamu boleh buat spring. Tapi dia dalam bentuk surface. Dan dia ada cara macam mana kita nak solidkan dia. Okay. So untuk helix ni, kalau kamu tengok macam-macam lah kamu boleh main lah dia punya command. Kamu nak spring kamu tu macam mana kan. Nak kena ada taper ke. Kalau taper dia akan buat, kamu tengok bila saya masukkan degree untuk spring saya, dia akan mengecil belah atas membentuk satu angle 8 degree. Dan kamu boleh juga pusing arah helix tu. Kalau macam ni 8 degree membesar. So,
Yep. Yang helix ni dia start nak kena lukis line dulu ke ataupun guna point ke? Guna point je. Oh, Sebagai contoh, dekat sketch saya ni, saya starting point dia dekat titik ni. Nampak ni? Boleh je kalau nak letak dimension. Jadi kamu tahulah diameter spring kamu tu berapa kan. Cuma saya tak ajar lah untuk constraint kan dia. Sebab kamu dah belajar dalam part design. Dia perlukan satu titik starting point dan juga satu axis dekat mana dia nak putarkan helix kamu tu. Okey, dah try kah? Yang lain macam mana? Yang pitch tu untuk apa? Ya, Pitch. pitch tu nak kontrol jarak ni. Jarak antara coil ni. Satu titik ni ke satu titik ni 10 okey, mm. okey. Kalau kamu besarkan dia, contoh saya letak 20, tengok. Jarak sini ke sini tu adalah 20 mm. Okey. Kalau kamu nak buat 2D drawing spring, so information tu kena ada lah. Pitch jarak ni berapa, diameter spring tu berapa, pitch dia berapa, height dia berapa. Dan ada juga spring tu, kalau spring biasa lah, selalunya kita akan letak K, nilai K dia berapa. K tu dia punya perkali stiffness dia. Kita kena letak dalam 2D drawing juga. Selalunya dekat industri lah, drawing 2D spring ni, dia tak ada, dia ada 2D drawing, tapi gambar spring tu tak ada. Kalau dia coil spring yang biasa lah, dia akan bagi tahu coil spring dalam bentuk table, coil spring, pitch berapa, height berapa, K dia berapa, diameter berapa, dan itu saja maklumat yang ada dalam 2D drawing tu. Gambar, dimension dalam bentuk table, dia tak tarik dalam dekat kamu punya 2D drawing. Begitu juga dengan skru, standard part lah orang panggil. Standard part ni dia kita tak payah macam mana, tak payah nak wujudkan picture sangat lah dalam 2D drawing sebab nak laju kan. Saya bila masuk kilam baru saya tahu. Tapi dalam 3D tu spring tu ada lah. Cuma kita buat 2D drawing tu tak berdasarkan spring tu, berdasarkan table. Even bearing pun macam tu. Bearing, screw, spring, Loctite apa semua tu, semua dalam bentuk table. Kalau untuk 2D drawing lah, dia punya documentation tu dalam bentuk table saja. Okey, yang lain okey ke? Yang lain cuba ke ni? Saya round table lah. Adrian, okey ya? Okay. Aiman, Okey sir, okey. Ifah, So yang
helix tu saya dah dapat buat. Tapi nak buat surface dia tu, nak buat dia macam wayar tu. Oh, nak buat ni, surface dia ni. Yang ni kamu dah dapat lah ni. Yang ni dah dapat lah. Ni dah. Okey. Kamu pergi kat swipe ataupun sweep. Sweep. Okay. Okey. Kamu select dekat profile type tu jenis profile. Kamu ambil circle. Dan kamu ambil yang ni center and radius. Okey. Center curve kamu tu kamu tekan helix. Helix kamu tu. Okey, radius maksud dia radius ataupun diameter wire kamu tu, wire spring tu. Berapa? Kalau kamu punya pitch 10, kamu kena buat bawah daripada 5. Paling maksimum 5 je. Kalau tidak, spring kamu intercept. Okay sir, thank you. Alright. Tadi Ifah kan. Iskandar, Zulkarnain. Line lag juga rasanya sir dia tu. Apa dah? Line lag juga rasanya dia tu. Iskandar, Zulkarnain. Ya, saya. Okey ya. Okey. Izzat, okey. Baru nak ngejar sir. Ahmad Zulzairi. Boleh ke? Boleh. Boleh ya. Zarfan. So saya kan laptop tu sir. Tahu. Ikmal Ali. Ikmal Alif. Okey. Amirul. Okey dah. Okey ya. Nabil. InsyaAllah boleh sir. Rabiatul Adawiyah. Blank block. Pavitra. Sir. Okey ya. Syahmir. Tengah mengejar saya line drop sikit. Jingyi. So saya tengah buat. Vira, okey. Boleh sir, boleh. Hidayah. Yang pasu tu tak boleh sir. Pasu tu tak boleh. Tak reti. Okey, pasu tu. Sekejap. Kamu ambil revolute ni. First kali kamu build up, masuk sketch, kamu buat satu curve. Then exit. Dan kamu ambil revolve. Kamu ambil revolve, profile yang kamu sketch tu. Manakala exist, kamu ambil absolute exist yang ada dekat tengah-tengah. Andai kata tak ada, kamu masuk sketch lagi sekali. Kamu build satu exist. Contoh dekat sini lah. Kamu bolehlah set mungkin kamu nak diameter dia daripada sini ke sini ni katalah 2500. Kalau tak ada exist lah, kamu kena build up satu lah. Ambil semula revolve,
select profile, axis, kamu ambil axis tengah-tengah ni. So kamu tentukan angle dia berapa, 180 ke 360 ke. Okay. Okay, sir. Cino? Sir. Hmm. Tak dapat tarik revolt lah. Ya, Saya tak dapat tarik tu command revolt lah. Kenapa? revolve You cuba cari toolbar surfaces. Dapat ISO lah, lebih senang. Okay, saya exit kan. Lalu sekarang Oh, toolbar kamu tak ada. Kamu masuk part design ni. You pergi start. Shape. Generative shape design. Nombor 5. oh, okay game. Oh, masuk salah. Okay. So you tarik yang toolbar bawah tu ke atas. Tarik. Okay. Revolve dekat mula-mula sekali. Tekan bawah. Sekarang exist Revolution kena exist. pilih yang ni. Ya tu. Oh, okay. Faham. Lalu yang offset ada kat sini juga kan? Ada. Sebelah ada offset. Kita sekarang main toolbar surfaces je. Offset kat sini. Tapi tadi sir punya offset dia kalau macam ni, yang ni dia punya tebal saja kan? Ya. Dan dia tukar kat Dia sini. punya tebal saja. Oh, saya dia akan move. Tak, dia bukan move. Dia akan buat lagi satu surface. Dia akan offset lagi satu surface. Oh, okay. Oh, so dia tak ada move yang ori punya. Dia tambah satu kat dalam ke kat luar saja. Ya, betul. Lalu dia buat dalam dia tak ada macam kosong lah. Dia. Oh, okay. Faham. Thank you, sir. Alright. Sir. Yup. Yang ni kiranya punya rekod ni saya ada bubuh balik kan dalam YouTube kan? Ada. Baik, saya lega. Jangan lupa tekan lonceng. Dah tekan subscribe sir. Lawak. Okay. Kena tengok balik lah line universiti tu apa nak elok tu kan. Semalam saya pergi universiti buat kali tak air sebelum PKP ya. Sir, yang itu spring kan? Tapi boleh buat sekali lagi ya? Saya tak dapat buat. Okay. Ji, you tengok Sekejap hidden kan ni. Okay, first you kena create helix. So macam mana kita nak create helix? Dia kena ada starting point. Okay. So I punya starting point, I masuk sketch, I create satu titik. I letak dekat sini, jarak dia 45. Okay. Then I exit. Bila I exit, I akan create helix. So dia akan tanya starting point. So starting point saya sini. So I punya axis dekat mana dia nak revolve, dekat sini. Okay.
Then I set I punya spring tinggi dia 100. I punya pitch I letak low. Then I click OK. Okay kan? Okay, sir. Saya cuba nanti. Okay, lepas dah ada helix, you cari command sweep. So, ambil command sweep. So, profile type, I pilih center and radius. Circle lah. Subtype, center and radius. Center curve I adalah helix tu. Dan radius, I punya wire, diameter wire spring I adalah 5 mm. So, I tekan OK, dia akan jadi macam ni. Okay. Okay, sir. Right. So kita pergi next command. Next command adalah fill. Fill ni kita nak tutup ruang-ruang yang tak ada surface. Contohnya macam dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini sepatutnya ada satu surface yang menutup dia. So sekarang ni tak ada. So kita boleh tekan fill. Tekan fill, okay. So dekat sini dah ada tutup. Macam tu juga dekat bawah. Dekat sini tak tutup kan? Betul tak? So kita nak tutup dia, kita guna fill. Sampai keluar dia tulis itu close counter, then klik OK. So dia akan build up satu surface yang dia calculate sendiri. Teacher, can you do it again or not? My line, like, I can't see anything. Okay. Fill. Fill tujuan dia kita nak tutup bahagian yang tak ada surface lah. Maksud dia sepatutnya dekat situ ada surface tapi tak ada. So kita gunakan fill. So kita klik dekat edge dia, dia akan keluar color merah dan dia akan tulis close counter. Bila dia keluar close counter ni bermaksud counter ni dah close, bermaksud dia boleh build up surface dekat bahagian ni. So klik OK je, dia akan OK lah. Contoh yang lain, sebagai contoh yang lain, ni contoh spring kan. Contoh spring. Okay, ni surface yang kita buat tadi lah, fill. Okay, contoh yang lain. Mana saya punya ni. Okay, ni contoh yang lain lah. Katalah sini saya nak ada surface yang rata. So saya ambil fill, saya klik dekat edge ni, satu. Dia tulis situ open gap, maksud dia still lagi open. So saya select ni pula, dua. Dan sekarang close counter. So bermaksud dia akan build up satu face yang rata. Dia akan calculate sendirilah. Kalau surface kamu tu terlalu organik, kemungkinan dia tak akan jadi rata lah. Kemungkinan dia akan jadi benda lain lah. Okay. Itu contoh fill. Sama juga, contoh saya nak tutup bahagian atas ni. Saya gunakan fill. Saya select edge dia. Dan dia cakap open gap. Saya tutup pula bahagian ni. So dia sekarang close counter. Dan saya klik OK. Saya klik OK. So dia akan buat satu surface dekat bahagian yang kita select tadi. Is it okay?
Faham, sir. Faham ah? Alright. Itu untuk fill. Okey. Macam mana pula dengan multi-section surface? Okey, multi-section surface ni yang ni agak susah lah. Agak susah tapi jarang-jarang juga digunakan oleh selalunya design engineer, tak jarang lah guna. Okey. Sebagai contoh untuk multi-section, saya buat satu geometrical set lah, tak mau kacau yang tu. Okay. Multi-section ni sebagai contoh, okey. Tak ada error lah. Sebagai contoh, saya nak buat belah atas ni bulat. Dia punya bentuk adalah bulat, berdiameter 45. Okey. Dekat bahagian tengah saya offset surface, saya offset plane ke bawah, katalah 40 mm. Saya nak bahagian sini dia petak. Saya create satu square dekat sini. Dan saya offset lagi face. Sorry, saya offset lagi plane ke bawah lagi. Dekat sini saya nak dia bulat balik. Diameter dia katakanlah 25. So, bulat, petak, bulat. Yang tu dinamakan multi-section. So, macam mana saya nak jadikan dia satu surface ataupun satu bentuk lah. Nak combine ke ketiga-tiga bentuk ni. So, saya gunakan multi-section. Okay. So, saya select ni satu, ni satu, ni satu. So, saya pergi dekat coupling. Kita tengok jadi ke tak? Tak jadi. Sebab closing point dia berbeza-beza. Tak apa. Saya try tengok ratio, preview. Okey. So, macam ni lah bentuk dah. Bulat, petak, bulat. Dapat jadi macam ni. Tapi kamu perasan tak? Dia tak berapa nak perfect. Dekat sini dia punya garis ni bertemu dekat sini. Lepas tu dekat sini. Dia seolah-olah tertwist. Seolah twist. So macam mana kita nak avoid benda ni? Macam mana kita nak avoid benda tu? Kita terpaksa pecahkan juga. Maksud dia dekat sini, titik ni kena ada satu dekat sini. Titik ni kena ada satu dekat surface, dekat bulat ni. Titik ni pun sama. Titik ni pun sama. Sama juga untuk bahagian ni. Kena pecahkan dia kepada 4. So macam mana nak buat 4 tu? Kamu masuk balik sketch tu. Kamu buat satu garis.
45 degree. Extend kan ya. Dan construction line kan. Dan kamu ambil quick trim, kamu select nih, break and keep. Dia akan break kan line kamu. Oh sorry. Dia akan break kan line kamu. Nampak bila saya tekan dia dah break kan. Ini kepada satu section. Kita break kan lagi. So yang ni dah jadi 2 section. Break lagi. So sekarang ni dah jadi 3 dan 4 section. So bila kita exit, ada 4 point dekat sini. Ada 4 section lah maksud dah. Sama juga dengan sini. Masuk semula dekat bulat kecil ni. Pecahkan dia. Kamu boleh ambil sama ada kamu nak guna line dan construction line kan dia, ataupun kamu nak guna axis. Guna axis dia macam construction line jugalah. Buat 45 degree. Sini pun sama. Okey, dah 45 dah. Extend kan dia. Dan breakkan dia kepada, breakkan dia kepada beberapa section. Make sure select ni bahagian ni, break and keep. So dia jadi 4 section. Okay. So kita pergi dekat multi section tadi, kita select, kita ambil profile, kita pergi profile. Dekat coupling ni ambil vertex. Masuk ambil vertex tu, semua line ni point ni akan dia line akan terbentuk dekat point-point tu. So bentuk dia akan jadi macam ni. Which is better lah daripada yang ini. Yang asal tadi. Okay. Okay, next adalah blend. Blend ni katalah kamu ada, okay, macam mana lah. Okay, saya nak tunjuk contoh. Okay, katalah kamu ada satu surface dekat sini. Kita build up satu surface lah.
Okey. Satu lagi surface. Buat sini. Okey. So blend ni, bila kamu ada dua surface, kamu nak create satu surface yang mencantumkan dia, kamu select edge ni dengan edge ni, dan klik OK. So dia akan create satu surface sepanjang edge yang kamu select. Dia ada macam-macam. Okey, contoh ni satu. Kalau kamu select edge saja. Kalau kamu select edge, then first support kamu adalah surface ni, sama juga second curve yang ini, dan second support kamu adalah surface ni, dia akan jadi macam ni. Dia tangent terhadap surface ni dengan surface ni. Ni kalau kamu select edge saja, dia tak ada continuity tu, tak ada lah. So itu adalah blend. Okay. Next adalah extrapolate. Extrapolate ni boundary dia kamu select edge, extrapolate tu kamu select face dia. Tujuan extrapolate ni adalah untuk kita extend. Kita nak extend surface tu. So dia akan extend. Tapi kalau kamu tak mau ada line ni, kalau kamu tengok sekarang ni, dia jadi ni satu surface lah. Dah ada line kan. Kalau kamu tak nak jadikan dia satu saja surface, kamu ambil curvature. So dia akan jadi satu surface. Itu kalau untuk extrapolate ni, untuk kita extend surface. Okay. Saya ambil contoh lagi sekali. Yang bahagian ialah surface ni. Saya nak extend dia. Ambil extrapolate, ambil edge, ambil surface dia. So saya nak dia curvature lah. Dan saya klik OK. Sama juga yang ini. Yang ni selalu guna lah. Memang selalu guna. Extend. Kita nak extend surface dia. Okay. Okay. Next adalah split. Split ni kita nak cut kita punya surface. Contoh sekarang ni dia dah terlebih. So macam mana kita nak cut dia? Dia ada dua tau, split dengan trim. So dua-dua boleh guna. Kita tengok apa beza dia nanti. Split ni macam ni. Okey. Katalah kamu nak potong surface ni sampai takat line ni je kan. So kamu select element to cut tu, select surface yang kamu nak potong. Cutting element tu, pilih surface ni. So bahagian yang dia kaburkan tu, bahagian yang dia blurkan tu adalah bahagian yang dia akan potong. Saya tak mau dia potong bahagian ni. Saya nak dia potong bahagian ni. So saya tekan other side. So saya klik OK. So dia akan potong lah. Lagi sekali saya tunjuk. Saya nak potong surface ni sebab dia dah terlebih dah.
So surface yang saya nak potong, saya select cutting element, saya select surface yang intersect dengan surface tersebut. Kalau dia tak intersect, memang tak boleh nak potong. Maksud intersect tu dia touch lah atau dia langgar surface tu, baru boleh potong. Kalau dia tak langgar, dia tak boleh potong. Dan saya klik OK. Split ni kena mahir kan. Cubalah. Kena mahir kan. Memang banyak yang ni memang banyak guna, banyak sangat. Split, offset, extrapolate, fill, banyak sangat guna. Okay. Next, okay, itu tadi split kan. Perbezaan split dengan trim. Dia lebih kurang sama macam split. Cumanya katalah saya nak extend surface ni. Saya klik okay. So sekarang ni dua surface saya ni intersect. Saya nak potong bahagian ni dengan bahagian ni. So saya guna trim. Saya guna trim. Saya select surface ni dengan surface ni. So automatic dia detect dua-dua bahagian tu akan potong. Klik OK. Alright. Contoh lagi sekali trim. Saya select surface ni dengan surface ni. So dia akan potong bahagian yang terlebih. Sama juga macam split sebenarnya. Cuma dia trim ni dia kalau ada dua surface yang terlebih, dia akan potong kedua-dua surface tu dengan laju lah. Instead of split, kita kena potong satu-satu. Okay. Okay, next adalah shape fillet ni. Shape fillet ni jarang lah. Selalunya fillet kita akan buat end of kita punya design punya work lah. Kita selalunya tak akan buat masa awal-awal sebab dia akan mendatangkan macam-macam masalah lah. Bila kita dah habis apa design apa semua, baru kita masukkan fillet selalunya lah kan. Dan selalunya fillet kalau saya akan buat selepas saya solidkan saya punya design daripada surface, saya solidkan dan baru saya letak fillet. So maksud dia saya gunakan fillet masa dekat part design, bukan dekat sini lah. Okay. So selalunya kita akan guna ni lah, edge fillet. Contoh dekat sini saya klik OK. Edge fillet ni macam biasa lah. Kamu letaklah berapa radius kamu nak kan. Saya akan buat satu fillet. Okay. Jangan ambil by tangent ni atau shape fillet ni, ambil edge fillet. Lebih mudah lah. Okay. Yang tu fillet macam biasa lah. Tak ada apa sangat. So yang ni transformation punya toolbar. Dia macam kamu nak menggerakkan surface tu, kamu bolehlah gunakan ni. Nak gerakkan surface, nak rotate surface tu, ataupun nak mirror ataupun nak ubah jadi symmetry ke, nak scale surface tu. Yang itu kamu boleh explore sendiri lah, tak susah pun. Sebagai contoh saya nak symmetry kan benda ni kan, saya nak mirror kan. Yang ni, so elemen yang saya nak mirror yang ni, dia punya cermin tu saya pilih plane dekat tengah-tengah tu. So yang ni dia akan mirror lah. So kalau kamu hide kan yang asal, hilanglah yang asal tu. Kalau kamu show, dua-dua ada lah. Macam tu. Kalau saya hide ni yang asal, dia akan berubah. Jadi terbalik lah. Tu kalau nak mirror lah. Kalau nak rotate, macam biasalah kena ada satu axis. Dan kamu boleh rotate lah ke mana kamu nak rotate kan. Select element, select axis, dia akan rotate lah. Set berapa degree kamu nak rotate. Sama juga macam kamu nak translate. Kamu nak translate ni maksudnya nak gerakkan dia. Contoh saya nak gerakkan
elemen yang saya nak gerakkan adalah yang ini. Direction, saya ambil direction YX. So berapa banyak saya nak gerak, saya set lah berapa banyak nak gerak. Sama juga boleh hide yang asal ataupun show yang asal. Nak duplicate pun boleh. Okay. Alright. Saya undo balik sebab saya nak sampai sini tadi. Okey, saya guna split. Saya selalu guna split lah. Walaupun trim tu lebih mudah, tapi saya selalu guna split lah. Okey, kalau kamu perasan, setiap surface yang kita create, dia tak akan dia secara individu tau. Dia terjadi secara individu, dia bukan jadi secara group. Maksudnya bila saya nak hide surface tu, dia tak akan hidden semua, dia satu-satu. So bila saya nak groupkan dia, saya gunakan join. 1, 2, 3. Selalunya merging distance ni saya ambil 0.1. Merging distance ni maksud dia jarak surface antara surface tu, kalau lebih daripada 0.1 dia tak akan merge. Kalau kurang daripada 0.1 dia akan merge. Kalau default dia adalah 0.001, which mean terlalu kecil. Kadang-kadang kalau surface kamu tu terlalu organik, dia akan jadi masalah lah. So selalunya untuk selamat saya letak 0.1. So dia akan join. Dia akan jadi, maksudnya bila saya select, dia akan select semua lah. Dia akan jadi satu elemen, satu group lah. Okey kelas. Okey ya. So apa tadi 0 berapa? 0.1? 0.1. Dia punya merging distance lah. Kalau kurang lah, kalau lebih tak boleh Kalau lebih rasa tak boleh kot. Daripada 0.1 rasa dia tak bagi kot. Saya tengok. Tak boleh. Memang 0.1 tu maksimum. Okey. Dia bila kamu buat surface ni, kadang-kadang bila kamu trim apa semua-semua kan, kadang-kadang dia between surface tu dia ada gap sikit tau. Bila ada gap, kadang-kadang dia lebih besar daripada 0.001 tau. 1 mikron lah maksud dia kan. Jadi bila kita nak join dia, kita letak merging distance 0.001, kadang-kadang dia tak join. Bila kamu nak solidkan benda nanti, dia akan jadi problem. Okey. Ada lubang yang tak tutup lagi kan. So nak selamat selalunya orang akan pakai 0.1. Paling besar lah tu. Kurang pada 0.1 apa sah? Kurang daripada 0.1. Tadi apa 0.00 apa tadi? Tu 1 mikron tu default lah. Default. Actually kalau untuk kes macam saya hari ni, memang boleh je pakai 0.01 sebab surface dia tak critical. Okey. Tapi kalau nanti bila kamu buat yang lab test ataupun mana-mana, atau nak selamat lah, kamu set je 0.1. 0.1. Andai kata gap tu lebih besar daripada 0.1, maksud dia memang kamu kena repair lah surface yang kamu buat tu. Okay? Okey sir. Thank you sir. Okay. Sebagai contoh lah, sebagai contoh lain saya ada buat apa tadi. Okay, saya ada buat vis ni kan. Okay, dia adalah 1, 1, 1, 1. So, maksudnya kalau saya hidden kan ni, satu tu je yang hidden. Dia takkan satu group hidden. So, apa yang saya buat,
saya nak jadikan dia satu group. Maksud dia ni adalah satu part yang saya nak solidkan. Saya akan join face ni, face ni, face ni dengan surface ni. So saya letak 0.1 untuk safety saya sendiri. Sebab tak mahu ada error nanti bila saya nak solidkan. Okay. So saya dah join. Bila saya hiddenkan dia, dia akan hidden semua. Maksud dia dah jadi satu group lah. Maksud join ni juga selalu dekat kilang orang panggil kita jahit lah, jahit surface. Jahit surface. Sir. Ya. Okay. Kalau macam buat macam ni kan, dalam tu kita boleh buat shell balik tak? Sekarang ni? Sekarang ni boleh buat, tak boleh lah kita nak buat shell sebab sekarang ni surface. Okay, faham. Sekarang ni surface, bukan solid. Kalau dekat solid je kita boleh buat tu. Yang ni saya nak ajar kamu lah macam mana nak solidkan surface daripada surface nak ke solid tu. Saya nak ajar. First kali kamu kena join, merge semua surface jadi satu group dan make sure tak ada apa-apa lubang. Cara nak check dia, kamu klik 2 kali ni. Kalau tak ada line hijau terkeluar, maksud dia fully tutup lah. Okay. So kamu pergi dekat start, kamu pergi mechanical design, kamu ambil part design. Pergi dekat part design, kamu ambil toolbar, nama dia apa ni? Ni apa nama toolbar ni? Transformation lah. Bukan transformation. Sekejap lah. Surface based features kalau tak silap saya. Ya, surface based features. Kamu hidupkan surface based features ni. Mana surface based? Macam ni. Okey, dalam ni kalau kamu tengok dia ada closed surface. So dia tanya kita the current in work object isn't in a body. Sekarang ni kita buat surface semua dalam geometrical set. So kalau kita nak solidkan dia, kamu kena define in work object part body ni. Then select close surface, select surface group ni, klik OK. So bila saya hiddenkan saya punya surface, dia akan jadi solid. Boleh nampak? So kalau kelabu tu, maksud dia dah solid dah. Then kawan-kamu cakap tadi dia nak buat shell. So katalah thickness dia 100, kita nak buat thickness dia 100. So jadilah saya punya base. Then baru saya radiuskan bahagian yang saya nak radiuskan. Okey kelas. So far macam mana? Okey ke? Okey sir. Okey. Alright. So sekarang baru pukul 11. Kita start 9.30. So tak sampai 2 jam. Kamu nak buat lab activity ni minggu depan ke nak buat sekarang? Okay. Next week please. Okay, so saya nak kamu mahirkan benda-benda tu. Okay, saya tunjuk contoh lah, contoh. Okay. Dalam lab test kamu, saya ada bagi file existing component.
bila kamu buka lab session 4 ni, boleh nampak yang saya present ni? Nampak. Uish, cover photo ke? Ai. Okey, kamu ada 3 part. 3 part dalam satu file assembly. Iaitu cover generator, cover gen, sprocket cover dan juga sprocket. Okey. Sekarang ni sprocket dengan cover gen ni adalah solid. Dalam bentuk solid. Manakala sprocket cover kamu tu dalam bentuk surface. Surface ni designer bagi dekat design engineer untuk build up thickness dan juga tempat untuk kita nak screwkan dia. Untuk kita mount dekat generator cover. So, tugas kita adalah untuk tentukan thickness untuk cover generator ni dan solidkan dia. Kemudian kita akan build up telinga lah, orang panggil telinga untuk screw, untuk kita mount kan, untuk kita screwkan cover gen, cover sprocket ni kepada cover gen. Actually ini adalah task pertama saya masa saya masuk kerja dekat Modernas dulu. So dia orang bagi saya cover surface ni, designer bagi kat saya. So dia suruh saya buat engineering design lah. So sekarang saya buat dia sebagai latihan untuk kamu lah. Tadi kalau kamu perasan, kita dah belajar offset. So apa yang kita kena buat, kita kena offset satu-satu surface ni. Offset satu kan. Then kita dah offset, kita akan joinkan dia sebagai internal surface. Lepas tu kita joinkan pula bahagian luar ni sebagai external surface. Lepas tu kita akan tutup lubang menggunakan extrude surface daripada tepi ni, dengan tepi ni kita akan extrude satu surface dan kita akan trim untuk kita tinggalkan bahagian yang kita nak tutup saja, bahagian tepi ni. Begitu juga dengan bahagian tepi ni, kita nak tutup dia. Dan kita akan pergi part design untuk kita solidkan dia. Solidkan, kita dah ada thickness dah dan dia dah solid. So next task atau next step dia, kita nak buat dia punya screw mounting dia. Kita nak mount, kita nak build up satu telinga yang sama dengan ni. Begitu juga dengan bawah ni. Dan kita akan combinekan solid ni, solid telinga ni dengan solid cover gen ni untuk menjadi satu komponen. Then end of task. Okey, boleh faham?